وكفى بالله نصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أداد نعم الله وإفضاله. ربنا أفرغ علينا صبرا. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami semua sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami ke atas golongan yang memusuhi kami. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, rezekikan kepada kami kefahaman. Wanzil ala qulubina sakinatan, diturunkan ke dalam hati kami semua ketenangan. Wa syifaa min kulli da'in, kesembuhan atas apa penyakit yang kami tanggung zahiran wa batinan. Ufil lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala sihat semua? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik, insya-Allah malam ni kita bincang tentang kepentingan sabar yang dibincangkan, yang diterangkan dalam Al-Quran. Kepentingan sabar. Okey. Peri pentingnya sabar dalam kehidupan manusia. Pertama adalah untuk mengurus diri sendiri. Kepentingan sabar, peri pentingnya adalah untuk pertama dalam pengurusan diri sendiri. Atau disusun, ditulis kepentingan dalam mengurus kehendak, keinginan, nafsu. Salah satu medan kesabaran, iaitu sabar daripada keinginan diri, kecenderungan naluri dalam apa jua yang dihidangkan, yang dipertontonkan, yang dilalui oleh setiap individu itu sendiri. Bila mana seseorang itu yang berkehendak atau berusaha untuk memperolehi suatu rupa kemewahan atau suatu yang dipanggil kesenangan dalam kehidupan dunianya, kesabaran amat diperlukan untuk mengelakkan diri dari terlalu mengikut kesenangan dan kemewahan yang dimiliki itu. Ianya merupakan suatu bentuk yang dipanggil ibtila. Yakni suatu cobaan yang besar dalam ujian kesenangan dan kemewahan berbanding dengan kesedihan dan kemiskinan. Baik, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, kita dalam konteks kehidupan diri sendiri, hadirin akan berhadapan dengan fitnah. Hadirin akan berhadapan dengan imtihan. Hadirin akan berhadapan dengan ibtila. Ketiga perkara ini semua dipanggil ujian. Semuanya dipanggil ujian. Ada ujian yang disebut fitnah, ada ujian disebut imtihan, ada ujian juga disebut ibtila. Dia berbeza. Ada yang Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai suatu cobaan, sebagai suatu fitnah. Walanablu, itu juga adalah fitnah, dia juga adalah cobaan, dia juga ibtila. Beza dia gini hadirin, fitnah ni dia seringkali berlaku ke atas semua termasuk saya. Fitnah
Hadirin kena capahkan makna fitnah. Rasa dah banyak kali dah sebut sebagai satu peringatan lah. Fitnah ni jangan maksudkan tuduhan tanpa bukti yang sah. Itu salah satu daripada makna fitnah. Suatu tuduhan tanpa bukti yang sah. Yang kita selalu dengar akhir-akhir ini atau sebelum ini, saya difitnah lah apa semua kata-kata kan. Ini suatu fitnah, kena datangkan bukti. Fitnah, fatana, dia ada bermaksud mempersonakan. Fitnah juga berbawa maksud majnun, gila. Fitnah ada juga membawa kepada maksud menggairahkan, meleburkan. Fitnah itu maksud pada fitnah. Jadi semua sekali termasuk saya, ada tak hari-hari tertentu kita terpersona? Ada ke tak ni? Terpersona dengan sesuatu, tergairah dengan sesuatu, terlalai, terleka, atau lebur, seperti leburnya sesuatu yang daripada yang plastik ke atau besi ke melebur. Yang ni jadi sudut runtunnya hati, sedih yang bersangatan. Ada tak? Begitulah, itu antara fitnah. Maksudnya fitnah ini dia kerap berlaku dalam kehidupan. Dan dia boleh jadi fitnah yang besar. Asyaddu minal qatl, sampai tahap lebih dahsyat daripada membunuh. Kerana berpunca daripada yang kecil-kecil itu. Boleh ha? Kalau yang disebut imtihan ini, dia sesekali daripada hak kecil ni datang hak besar, pertengahan besar. Kalau ibtila memang dah dahsyat lah. Memang cobaan ke atas dirinya itu seperti suatu benda yang Allah Akbar, nak gambarkan macam mana kalau atas seseorang itu bukan hanya diuji dengan sakit, tapi diuji pula masa yang sama kematian, diuji masa yang sama musibah kebakaran, serentak seolah-olah pada masa itu. Itu besarlah. Kalau nak maknakan sebagai bala, kalau bala ni hadirin tak ada peluang dah nak diselamatkan manusia. Kalau bala, cuma bahasa kita ni kalau ujian yang agak besar kita panggil kena bala dah aku ni. Betul tak? Dalam bahasa kita, dialog kita, sikit-sikit kalau besar sikit kita kata kena bala. Kalau bala-bala ni hadirin tak ada ruang dah nak diselamatkan oleh manusia. Sebab direct dah daripada Allah. Maka jangan hak besar-besar ni jangan sampai tahap kita kata bala bagai suatu cobaan lagi. Boleh ya? Kena jaga juga dari sudut bahasa kita, sebab bahasa ni mendoakan. Dari sudut cara kita bercakap kadang tu kena atas diri sendiri. Jadi ujian ke atas seseorang itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali berkata bahawa sabar terhadap kesenangan lebih berat kerana disertai dengan kemampuan. Orang yang lapar ketika tidak ada makanan lebih dapat bersabar berbanding ketika makanan terhidang di hadapannya. Oleh kerana itu cubaan kesenangan menjadi sesuatu yang berat. Oleh itu sebahagian golongan bijak bistari mengatakan orang mukmin masih boleh bersabar dengan bala yang menimpa, yakni suatu ujian yang besar menimpa ke atas dirinya, tetapi kesenangan itu jarang sekali dapat disabari kecuali orang-orang yang mempunyai tingkatan siddiq, orang yang boleh membenarkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi kita pun maklum cabaran ke atas orang yang diuji dengan kesenangan dan kemewahan perlu meningkatkan kesabaran kerana di sana ada kemampuan. Betul tak ni? Ada kemampuan. Sebut nak apa masa tu juga dapat. Orang yang tiada kemampuan dari sudut apa? Harta apa semua, berhajat kepada sesuatu mungkin kena tunggu berbulan-bulan baru dapat. Macam tu. Jadi beza hadirin. Kalau hadirin perhati, kalau saya dalam program saya selalu tunjukkan satu video dari bukan negara kita, negara luar hadirin. Dari sebelah-sebelah Nigeria, sebelah Afrika apa semua. Mereka ni dapat bantuan makanan. Sesekali dihidangkan makanan yang agak mewah sedikit, iaitu nasi. Nasi
nasi kosong je pun mewah dah tu. Kira mewah. Video itu hadirin, dia tunjukkan bagaimana pelajar-pelajar budak-budak ni macam duduk ngaji Quran ramai tak? Satu talam lebih kurang dalam 10 orang ataupun 6 orang ada. Sebelum talam itu diisi dengan nasi, mereka duduk senyap masing-masing bawa diri. Bila dimasukkan nasi, ya Allah Akbar. Bila dimasukkan nasi, kalau bahasa kita, tunggu saat, tunggu dulu. Jangan makan lagi. Ni tangan ni. Ni hadirin, tangan ni. Duk menunggu ni. Masukkan. Kalau masuk dalam tiga bekas yang besar, masukkan. Bila kata, boleh makan tak sampai 1 minit hadirin. Sungguh cakap. Prok makan. Dia genggam tu. Pegang itu. Ya Allah. Sukar untuk mendapat itu. Sukar nak mendapat sesekali kemewahan dari sudut makan yang hanya dihidangkan nasi putih kosong, mungkin ada sedikit kuah. Kita, gitu hadirin. Karena itulah dibagi tahu, bahkan sabar terhadap kesenangan lebih berat daripada sabar terhadap kesengsaraan. Ketika pintu dunia dibukakan kepada para sahabat, sebahagian mereka berkata, kami sudah diuji dengan kesengsaraan, lalu kami pun bersabar. Tetapi ketika kami diuji dengan kesenangan dan kemewahan, maka saat ini kami tidak dapat lagi bersabar. Hadirin. Ya. Maka di sini kita pun fahamlah bahawa setiap mukmin, bahawa mereka memerlukan kesabaran daripada kesenangan dunia ini agar ianya tidak terlepas terhadap sesuatu yang mana disebut kepadanya wanita, disebut padanya anak-anak, disebutnya kepadanya kemewahan, kedudukan dan segalanya, yang mana dia perlu mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus dalam suatu yang membawa kepada ibtila, cobaan dalam kesenangan itu sendiri. Baik, kesemua yang ada sekarang, hadirin, ada ujian kesenangan. Ujian kesenangan ada. Senang ni hadirin, jangan tak pandang kerana dia tu rumah 5 tingkat, dia seorang. Tak. Jangan kata senang dia kerana duit juta-juta sahaja, tidak. Setiap semua yang ada ni, dia ada ujian kesenangan sendiri. Keselesaannya sendiri. Hak mewah lain. Lihat ni, mewah dari sudut mewah kita rasa kerana dari sudut mewah dia apa? Hadirin maklum. Baik, senang sendiri hadirin. Hari ni rasa susah tak dengan keadaan sekarang? Dari sudut makan minum dia, dari sudut keperluan dia. Ada tak kesenangan masing-masing? Ada kan? Ada. Dalam kesenangan itu terpalit tak sedikit dengan kelekaan, kelalaian. Terpalit tak sedikit? Tersebut sedikit lah, jangan banyak lah. Ada kan? Maka hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka dilihat di sinilah saat datangnya ujian dari sudut kesenangan itu, maka perlu kepada suatu kesabaran. Yang mana? Menahan daripada sampai kepada terlalai, sampai kepada terleka. Maka di sini perlu kepada kesedaran. Kena sedar. Awal dalam perbincangan tentang sabar itu, cinta tentang sabar ini, hadirin, peranan akal amat penting. Peranan akal amat penting. Kerana di sini dalam pengurusan sabar, dia mesti dalam ketara sedar. Mesti dalam ketara sedar. Kalau kita dia perasan saat itu dia dalam kelalaian, kelekaan, dia mesti kembali sedar, cepat dia kembali ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Istirja' dinamakan. Baik. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi suatu ujian. Fitnah.
Kataan fitnah lagi kan? Ujian. Sebab kita berhadapan dengan anak-anak. Ujian daripada anak-anak itu apa? Ujian daripada anak-anak. Kita pernah tak jadi seorang anak? Pernah kan? Kita pernah menjadi seorang anak. Hari ini Allah rezekikan kita menjadi seorang ayah. Hak dah berkahwin lah kan? Hak tak berkahwin ada orang panggil ayah. Ayah anda kot. Betul tak? Kita hari ini ada yang Allah rezeki kepada yang menjadi seorang atuk. Betul tak? Menjadi seorang nenek. Dulu dia juga adalah seorang anak. Maka apakah dia memberi ujian kepada ayahnya yang dahulu? Betul tak ni? Maka melihat kepada anak-anak hari ini, bahawa kita tahu bahawa kita pernah lalui keadaan itu satu ketika. Berbeza hanya pada zaman, tapi dari sudut sikap dan sifat hampir serupa lah kot. Mungkin orang kata, ni ikut perangai ayah kamu ni, perangai gini ni. Mungkin kot. Ini ikut perangai mak kamu yang jadi gini ni. Wallah, katuk kamu ni besar panjang macam ni, ikut perangai, ikut turunan siapa ni? Kita semua kecil-kecil ni, ya, kamu seorang besar. Ikut jen mana ni? Gitulah kan biasa kita dengar kan. Maka bila disebut ke atas kita auladukum fitnah, ke atas kamu, yakni anak-anak adalah suatu ujian, maka saat mengurus kesabaran, kita lihat kita dulu juga pernah menjadi seorang anak. Baik, soalan, kenapa hari ini, semua sekali hari ini kita dengan dalam pengalaman marah, kita boleh melontarkan kemarahan itu. Pertamanya, kita berasa kita boleh marah ke orang ni dengan sebab apa? Kerana kita garang. Kerana kita rasa ni kita orang pongoi, orang bekeng. Hadirin berasa macam mana? Hak berani nak marah-marah ni. Pertama, kerana dia dapat menguasai. Dia dapat menguasai. Waktu dia tengah duk marah tu, dia tengok depan mata dia tu orangnya tahap mana? Halus ke? Dia boleh makan ke? Boleh makan, maklum tak? Tahu tak? Dia rasa dia boleh bantai ke? Atau dia ada pangkat pada masa itu? Tuannya kecil, tapi orang panggil dia Tan Sri. Dia boleh marah orang tak? Kerana apa? Kerana pangkat dia Tan Sri. Tuannya halus je. Surgah orang sedap-sedap je. Tan Sri kot. Gitulah. Bahawa marah ini terlontar melihat kepada individu itu sendiri. Kalau dia tak ada pangkat pun, mungkin kerana dia memang kaya sungguh. Dia kaya sungguh. Jadi dia rasa boleh sedap-sedap dia nak rasa nak marah, rasa nak kuat, nak tunjuk perangai kerana banyak duit. Hadirin. Maka di mana pentingnya sabar? Dalam pengurusan tadilah. Pada diri orang itu, dia sebagai apa? Dia sebagai apa? Boleh dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan itu semua ini adalah suatu disebut fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Maka Allah tawarkan kepada kita semua, sesungguh-sungguhnya di sisi Allah Ta'ala ada suatu yang disebut ganjaran yang amat hebat, pahala yang amat hebat kepada mereka-mereka yang dapat menguruskan kesabaran dirinya. Sewaktu saya belajar perkara ini, sewaktu berlaku yang saya sebut awal, dan dalam bot ada 10 orang, ada seorang datuk, ada 2 pembantu datuk, PA dia, seorang doktor, seorang nurse, ada 2 orang NGO, orang kampung rasanya, lepas tu seorang yang bernama Hafizullah. Dalam satu bot banjir besar masa tahun 2014 tu. Saya pun melihat bagaimana yang dipanggil datuk ini, dia dapat mengawal situasi dia. Situasi masa itu. Ni peranan kata seseorang itu. Dia dapat mengawal keadaan masa tu dengan hujan lebatnya, dengan keadaan menangisnya nurse itu, dengan doktor tak boleh nak buat apa, dengan pemandu.
Jurumudi, seorang yang jaga enjin, seorang yang pegang lampu kat depan. Huru-hara dua orang ni hadirin. Huru-hara. Habis dia mengawal. Kalau dia ambil peranan sebagai seorang datuk, saya tahu dalam poket dia ada pistol. Dia ada. Kalau dia ambil peranan dia kerana dia nak marah, rasanya huru-hara masa tu. Daripada 10 orang, seorang jenis perangai huru-hara sungguh hadirin. Lok-lak kau pun huru-hara mana? Kalau Kelantan dia panggil terbolah. Nak bagi tahu kepentingan sabar ini, saat dia dapat menguasai, dia dapat faham sungguh, dia dapat mengawal, dia dapat menguruskan, dia dapat menyelesaikan banyak perkara yang dia dapat, yang mana Allah bagi tahu di sisi Allah Ta'ala ajrun azim, banyak pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Hadirin, contoh mudah ya hadirin. Seorang hak depan pegang lampu, satu dekat kepala, satu dekat tangan. Satu di kepala, yang lampu orang panggil waktu motong motong getah kan, hak letak atas kepala ni. Satu kat tangan. Jurumudi belakang mengharapkan siapa untuk tunjukkan jalan? Hak pegang lampu ni kan. Dia kata gini hadirin. Kanan. Kepala dia gini. Dia tengok atas pokok, dia tengok dengan lampu di atas kepala dia. Tapi hak sebelah tangan ni dengan lampu tunjuk kanan. Hak belakang ni pegang yang bagian enjin ni, nak ikut ke mana? Hak tengok meleleh atas kepala ke nak pegang hak tengok ni? Melanggar pokok getah. Langgar pokok getah, bergegar pokok, bergegar bok jepam tu. Dia tanya belakang, nak pergi ke mana? Kanan ke kiri? Aku katakan kanan. Habis kamu tunjuk ni atas kepala tu, lampu pergi kanan. Huru-hara hadirin. Maka di sini kita perlu faham pentingnya kesabaran ini adalah untuk mengawal situasi. Boleh ya? Baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang mengisytiharkan dirinya beriman kepada Allah. Bahasa mudah, wahai orang yang beriman. Sengaja panjangkan nak suruh kita maklum bahawa kita ni memang telah mengisytihar diri beriman kepada Allah. Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka yang terfitnah dengan sebab harta dan anak-anak. Maka mereka inilah orang-orang yang beroleh kerugian yang besar, sedangkan dia telah pun mengisytiharkan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dah kata isytihar beriman, maka laksanakanlah perintah keimanan itu dengan sebaik-baik mungkin. Boleh ya? Baik, itu semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Jadi dalam pengurusan sabar, dalam pentingnya tentang sabar ini, tentang diri setiap yang ada pada saat sekarang ini. Hadirin tidak pernah berhenti diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh? Paling perkara yang kena maklum, hadirin kena beringat, kena bagi motivasi ke atas diri, akhir perjalanan kehidupan tidak membawa beban dosa. Nak kembali kepada Allah Ta'ala, Allah datangkan pelbagai bentuk ujian adalah untuk membangunkan potensi kesabaran masing-masing agar kembali kepadanya tanpa membawa beban dosa dan dunia. Itu yang banyak sangat kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan sebenar. Boleh ya? Baik. Karena itu, dalam urusan kesabaran ini, dalam urusan mengurus kesenangan dunia dan kemewahan ini,
Allah telah mengingatkan kepada kita semua melalui firman-firman-Nya tadi. Maka kesedaran ada ke atas orang-orang yang benar-benar beriman, dia akan menggunakan semua daripada firman-firman Allah Ta'ala ini adalah untuk membentuk dirinya supaya jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang bertambah kesabaran dirinya itu. Seterusnya, kepentingan sabar ini juga diperlukan ke atas kita semua. Kenapa? Kerana untuk berhadapan dengan ujian-ujian dunia, dengan cubaan dunia. Hadirin berhadapan dengan kehidupan dunia hari ini, keseluruhan berurusan dengan manusia. Baik, dalam berurusan dengan manusia, apakah perkara yang paling utama dalam kita berinteraksi dengan manusia? Perkara utama adalah komunikasi. Boleh tak ni? Interaksi antara sesama manusia yang paling besar adalah berkomunikasi. Kita berurusan melalui percakapan. Betul? Sama ada percakapan melalui lisan ini ataupun melalui penulisan. Kalau dunia hari ini dengan dunia live, dunia video. Betul? Ni duduk tengok duk view ni. Berapa orang duk tengok ni hari ini. Interaksi antara manusia. Baik, sekarang peranan semua sekali termasuk saya bila berinteraksi sesama manusia kena ambil apa? Peranan besar dia kena ambil apa? Untuk menunjukkan kesabarannya. Nak tunjukkan apa yang kita ni sabar dalam berinteraksi. Kena ambil perkara utama adalah apa dia? Menyampaikan kepada manusia tentang Allah. Ni sebenar peranan manusia. Dia ambil peranan ini, menyeru manusia kepada Allah. Peringatan kepada mukmin, peringatan kepada orang beriman. Ada dua perkara hadirin kena ingat kata orang beriman dan ke atas kepada manusia secara umum. Pertama, keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, kepada alam akhirat. Kalau rasa banyak perkara nak kena fikir, hadirin fikir dua perkara ni je. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Kerana ada manusia dengan berinteraksi dengan manusia hari ini, dia lupa hidup bertuhan. Dia lupa hidup bertuhan. Menyebabkan dia hilang keupayaan sabar dari sudut perkataan, dari sudut penulisan, penuh dengan makian, penuh dengan cacian, penuh dengan hasad, penuh dengan dengki, penuh dengan perkataan atau apa-apa saja yang mengundang kemurkaan Allah dan menghilangkan keberkatan yang ada pada dirinya. Ni semua sekali, ni semua ada ni, dia ada barakah sendiri ni hadirin. Ni semua ada ni. Hadirin ada keberkatan diri masing-masing. Hadirin pernah melalui pengalaman berdoa dimakbulkan Allah Azza wa Jalla. Ada pengalaman itu. Hadirin duduk dalam satu keadaan merayu, meminta, berserah, minta ingat Allah, ya Allah, mengaku dan semua sekali. Ada satu ketika Allah mengakbulkan. Mudah dalam pengurusan. Namun ada ketika kita duduk dalam kehidupan, doa punya doa payah nak dapat. Payah, lambat. Kenapa? Baik, ni contoh paling mudah. Kita ada pengalaman bergaduh tak dalam rumah? Bertengkar dalam rumah. Ada tak bergaduh? Ada kan? Dengan isteri kau, dengan anak kau.
hak disebut fitnah. Ada kan? Saudara mara ke apa semua. Baik, contohnya gini mudah. Adalah perselisihan faham berlaku waktu pagi. Kita pun tinggikan suara, keluarkan perkataan-perkataan dah apa-apalah yang berlaku dalam rumah. Sampai ke petang. Baik, suasana daripada pagi sampai petang, apa suasana dia? Gembira ke? Soalan. Daripada pagi berselisih faham sampai ke petang, suasana dia suram. Lagi senyap je kan. Lepas tu masing-masing bawa diri, begitu. Maknanya kita faham suram lah kan, suram je. Berapa lama nak duduk dalam situasi itu? Seminggu? Oi. Sebulan? Menasabah. Pagi sampai petang kita nampak dah suasana itu suram. Bayangkan kalau 2 hari, 3 hari. Dengan apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab keluar suatu benda, keluar satu daripada mulut, keluar daripada satu perkara yang mengundang kemurkaan dan menghilangkan keberkatan itu sendiri. Dengan sebab perkataan kita. Jadi kalau hari ini, kalau kita lihat dalam rumah sahaja boleh hilang keberkatan itu. Dalam rumah kita, kerajaan kecil kita, hilang keberkatan dengan sebab perkara-perkara yang kita tak nak, tapi terkeluar juga. Bayangkan kalau setiap tempat, bayangkan kalau setiap kawasan, bayangkan setiap negeri, setiap daripada individu-individu itu sendiri, mulut penuh dengan makian, mulut penuh dengan cacian, mulut dengan penuh apa-apa yang mengundang kemurkaan dan menghilangkan keberkatan. Agak negara itu ada berkat ke tak? Agak sebuah negeri itu boleh keberkatan ke tidak? Hilang keberkatan dengan sebab perkataan-perkataan sendiri, penulisan-penulisan sendiri. Ni hadirin, ambil jangan contoh jauh lah, ambil dalam circle kita, dalam kawasan kita, kita lihat sendiri. Sebab itu semua sekali, siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah bagi tahu kepada semua sekali, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Oleh kerana kamu berada dalam cubaan dunia yang tidak pernah berhenti sehingga kamu semua mati, termasuk saya, kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, tidak membawa beban dosa dan dunia, maka seluruh daripada kehidupan hari ini adalah sebaik-baik diri kamu semua ialah menyeru manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan, di antara kamu baik semua sekali, sebaik-baik di antara kamu sekali dari sudut perkataannya, mimman da'a ilallah, kamu di antara kamu yang ada semua termasuk saya adalah menyeru kepada Allah. Siapa pernah dengar wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr? Pernah dengar kan? Berapa kali duduk baca selalu dah dengar. Hatulah menyeru kepada Allah. Tak boleh nak berhentilah hadirin. Maka sebelum menyahut seruan kepada Allah itu, diri ini kena seru juga lah kat atas diri sendiri. Jangan pula dia kata saya ni baik sebenarnya, walaupun mulut saya macam ni, duk maki orang, jangan risau aku sebenarnya baik. Bohong lah. Sungguh. Saya kena marah hadirin. Saya kena marah sebab tegur kawan begitu. Kita pula kena marah. Tak apalah kata. Dia. Tapi jangan kecil hati, semua nak bagi tahu begini hadirin. Kalau kita jenis mulut suka maki orang, jangan sandarkan kepada negeri. Kalau mulut kita jenis kasar, kata ke orang, jangan sandar kepada tempat. Islam tak suruh, Islam tak isytihar, agama tak isytihar pun macam tu. Pernah dengar tak? Pernah dengar orang kata, aku ni jadi rosak ni sebab masuk Kuala Lumpur lah, jadi rosak. Kuala Lumpur tak ada apa-apa pun. Kalau kamu dah nak rosak, tak masuk Kuala Lumpur pun rosak. Kamu duduk dalam gua pun, kalau dah nak rosak, kamu rosak situ juga. Jangan sabitkan negeri, jangan sabitkan tempat. Saya jadi rosak sebab masuk Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur ni penuh dengan begini-begini. Kuala Lumpur tu begitu daripada awal. Kerana masuknya manusia yang buat perangai jadi rosak Kuala Lumpur tu. Betul tak ni? Padahal dia tak ada apa-apa pun. Kalau pergi semua hak ada ni, tiba-tiba masuk hutan dengan hijaunya, dengan cantiknya. Kemudian habis ranak segala pokok, kehijauan, kecantikan itu rosak semua sekali. Nak salahkan gajah? Nak salahkan rimau belang hak dalam tu? Nak salahkan monyet? Habis hijau pokok-pokok ni kerana monyet? Tak kan? Orang hak masuk tu lah hak perangai ya. Dahsyat perangai manusia ni. Asas menyeru kepada Allah. Timbul kata aku ni mulut aku macam ni, sebenarnya hati baik. Hadapnya baik kalau dah mulut jahat. Ini sandarkan pada sesuatu. Kalau kita perangai, kita lah yang ubah perangai kita. Kalau kita perangai apa? Jadi mulut kita macam mana? Ubahlah perangai kita agar jadi mulut yang lebih baik. Wa amala salihan, dan kamu adalah orang yang berbuat baik. Boleh ya? Maka semua sekali yang ada, saat masing-masing bawa peranan masing-masing, membawa nilai yang baik. Apa dia? Kerana beriman kepada Allah Ta'ala, dia membawa seruan dari sudut perkataan dia, mengajak manusia ke arah kebaikan, mengajak manusia ke arah Allah Azza wa Jalla. Semua baik. Dalam masa yang sama dia berbuat baik. Sebab tu awal-awal saya bagi tahu, sabar ini dia bukan pada lafaz sabarlah, bukan di situ. Pada sifat sabar itu yang kita nak tengok. Dia tak sebut kataan sabar, tapi dia adalah orang yang baik. Dari sudut percakapan, dari sudut tingkah laku, sikap dia, sifat dia itu, orang faham dia tu memang penyabar. Tak isytihadi penyabar pun tak mengapa. Tapi kalau dia kata aku ni penyabar tau, tapi mulut la ilaha illallah, jangan isytihar, tak kena dengan benda. Tak ni? Baik, kerana tu tadi dua kan. Pertama, dia mesti faham dia beriman kepada Allah, hidup dia bertuhankan Allah. Tapi kalau dia lupa percakapan, perbuatan semua sekali sampai dia lupa dengan pertama ini, dia kena ingat dia ada alam akhirat. Dia kena ingat ada alam akhirat, alam perhitungan, pembalasan. Yang ini, kalau ada manusia yang menafikan kedua-dua perkara ini, dia tetap akan berhadapan dengan akhirat itu. Dia tetap akan berhadapan dengan akhirat itu sendiri. Marilah dia kata mana ada akhirat-akhirat lah. Waktu kita urusan lain lah. Yang jadi Goku. Penganut ajaran Goku. Tahu hak Goku? Hati ni tahu tak? Tak tahu Goku. Hak geng-geng Dragon Ball tu. Jadi Super Saya apa semua tu. Ni kelompok ni, dia kira hak akhirat nanti, dia adalah laluan-laluan tertentu. Jangan cerita lain lah. Saya nak bagi tahu hadirin, siapa yang menafi dua perkara ini, dia tetap akan melalui akhirat itu. Jadi semua yang beriman sekarang ni, beriman tak kita? Ya, beriman. Maka duduk dalam platform kepada Allah dengan sebaik mungkin, dan pasti kena ingat akhirat ini adalah suatu pembalasan yang hadirin tak dapat lagi. Jadi kita pun maklum apa dia, bahawa setiap penulisan dan perkataan kita akan dihitungkan. Baik-baiklah. Ni ya Allah. Memang saya kena tegur lah, saya kena marah sebab kita tegur. Jangan, saya kata tadilah, kata jangan duk maki, duk cakap kataan keluar kataan dia dahsyat-dahsyat, tak boleh kata. Alah biasalah aku ni kan orang kata tak boleh kata. Islam tak suruh begitu. Islam tak pernah ajar manusia begitu. Maka cubaan manusia sesama manusia ini hadirin, inilah yang perlu kita maklum bahawa pentingnya sabar, kerana tujuan paling utama meningkatkan nilai keimanan hadirin kehadrat Allah Ta'ala, dan dia faham bahawa suatu masa nanti dia akan menuju ke alam akhirat. Boleh ya? Isyak dah. Masuk isyak? Setengah minit. Kebunyi azan tadi ni negara mana?
Cepat Nuh masuk. Ha. Kemudian hadir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dalam surah Fussilat hadirin. Ni antara perkara yang hadirin kena maklum, akan datang saya akan panjangkan sedikit bahagian ni. Ini daripada surah Fussilat ayat ke-33, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulang lagi sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Di sini pengisytiharan bahawa dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang duduk dalam platform berserah diri, dia tahulah nilai keimanan itu. Dan di sini nanti akan jumpa jawapan-jawapan bagaimana nak berhadapan dengan cobaan dunia dan manusia. Kalau dari itu sahaja kita jumpa. Hingga akan datang Allah rezekikan pada kita semua kesempatan. Dan rezeki juga kita suatu kesabaran yang sebaik mungkin. Barakallahu fikum jami'ah. Allah berkati ke atas semua. Wa anzil ala qulubina sakinatan. Allah rezeki pada kita dalam hati semua sekali beroleh ketenangan. Wa ufil lana, maafkanlah kami semua. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.